perjalanan masyarakat kita sejak 60 tahun dulu berjaya membawa keluar masyarakat daripada mundur pada membangun, kepada petani, kepada industri. Tetapi apabila pembangunan ekonomi kita tinggi, kita lihat nilai kita merudum. Nilai-nilai kehidupan kita yang sehingga kini menyebabkan kita dikenali sebagai negara yang amat korup di dunia ini. Berbeza dengan sepatutnya kita lahirkan bila kita makin bangun, kita dikenali dengan masyarakat yang ada integriti. Jadi pada anda, dasar pembangunan yang bagaimana, aspek governance yang bagaimana yang dapat kita wujudkan untuk kita bebas daripada rasuah ini. Silakan bagi Datuk dulu. Bagi saya isu soal integriti, negara yang berintegriti, negara yang berakhlak, negara yang bebas daripada korupsi, ini adalah perkara yang paling asas. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan perkara ini, kita jangan mendambakan sebuah negara yang akan boleh berkembang maju. Segala kemajuan akan terencat sekiranya kita tidak membenteras isu-isu yang berkaitan dengan integriti, penyalahgunaan kuasa, rasuah sampai ke akar umbi. Kita boleh lihat sebagai contoh ya, Indonesia satu ketika negara itu dikenali sebagai negara yang begitu parah korupsinya berbanding dengan Malaysia. Tetapi kenapa hari ini pelabur-pelabur berpindah daripada negara kita dan ramai berhijrah ke Indonesia? Kita tengok apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, yang pada peringkat awal kita ingat akan membobrokkan dan meruntuhkan kestabilan negara kerana ramai ada sebahagian rakyat yang sampai keluar ke jalanan memberontak apabila Jokowi cuba untuk memang dia sudah meminda undang-undang, memperkenalkan undang-undang yang begitu keras menentang korupsi dan juga menyelaras 70 undang-undang yang menjadi penghalang kepada kemajuan kerana berlakunya birokrasi yang teruk bagi membolehkan landscape pasaran itu terbuka dan menjadi investor friendly. Dan dapat kita lihat apabila nilai korupsi itu dapat dikurangkan dengan begitu drastik sekali dan gambaran kepada dunia dan pelabur-pelabur bahawa suasana birokrasi dan juga tadbir urus itu sudah berubah. Confidence dengan trust, ini perkara paling pokok di dalam mana-mana prinsip perdagangan antarabangsa maupun pelaburan. Trust and confidence are the most important ingredient ataupun komponen yang paling penting untuk menatijahkan suatu fenomena kebanjiran pelabur-pelabur ataupun perdagangan dan keyakinan orang untuk melabur di dalam sesebuah negara. Sebab itulah, mau tidak mau, agenda untuk kita membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan agenda untuk kita memastikan tadbir urus ini dapat kita letakkan pada tahap yang lebih tinggi nilainya. Ini adalah agenda bersama. Dia harus merentasi politik dan dia bukan hanya korupsi ini. Kena ingat, ramai yang kadang-kadang letak dalam persepsi orang politik ni korup. Tidak. Saya rasa Syed Saddiq sudah YB Saddiq dah ada pengalaman 22 bulan dalam pentadbiran kerajaan. Kita faham. Korupsi berlaku in both side. Tetapi persoalannya, kalau Datuk diberi kuasa, andai kata Datuk diberi kuasa, apakah satu undang-undang yang Datuk akan pindah untuk pastikan kita dapat kurangi rasuah? Adakah telah sampai tahapnya kita pergi kepada menghukum tembak seperti di China? Dr. Asri, bagi saya Satu undang-undang saya nak tahu. Bukan, masalah isunya bukan undang-undang, isunya penguatkuasaan, isunya kesedaran. Kita kena tanamkan kesedaran sampai ke kesedaran ni kita dah lama tanam tu. Tak juga, kadang-kadang kita tidak menanam seperti mana kita tanam kepada anak-anak kita, contohnya orang Melayu Islam. Makan babi itu najis. Tetapi berapa ramai yang tertanam di dalam perkiraan dia, menerima suapan ini adalah suatu yang dosa dia bahkan najis dia lebih besar daripada makan babi, contohnya. Sebab yang menerima suapan ni tu bukannya orang kecil-kecil, orang besar-besar. Dan bila dibawa ke mahkamah, dia kata saya tak tahu, saya lupa. Akhirnya orang-orang yang ini seperti ini terlepas. Rakyat yang kecil-kecil ni, pegawai kerajaan, muat kuasa situ sana sini, kena. Dan sekarang ni SPRM, Datuk kata nak terapkan nilai tadi. SPRM telah mengarahkan KPT, telah minta KPT
membuat kurikulum untuk mengajar kursus integriti di universiti. Apakah Datuk ingat kita di universiti ni, pelajar-pelajar kita daripada dulu hingga sekarang tak pernah mengaji ke, tak pernah belajar ke pasal integriti ni? Adakah ini cara untuk mengatasi korupsi di Malaysia? Itu saya kursus ni. Dr. Asri, saya tidak kata itu satu-satunya cara. Saya kata banyak perkara yang kita harus... Saya tanya satu tadi. Saya tanya satu, Datuk nak buat. Datuk kata kita ajar kursus. Kata kesedaran satu. Penguatkuasaan undang-undang tanpa memilih bulu dan memilih kasih. Undang-undang kita ada. Kan? Kita naikkan taraf daripada hanya sebuah badan pencegahan rasuah kepada Suruhanjaya pencegahan rasuah. Tetapi kalaupun ada undang-undang ketat sekalipun, kalau di dalam diri tidak tertanam soal ittaqullah, takut kepada Allah, tidak tertanam diri kebencian kepada rasuah ataupun penguatkuasaan seperti mana Dr. Nasir kata tadi, orang yang kecil menerima suapan RM50 di jalanan dihukum penjara, tetapi orang yang merasuah dan juga menerima rasuah ratusan juta berbilion terlepas. Ini perkara yang akhirnya berlakunya ketidakadilan di dalam konteks negara yang perlu kita ambil tindakan secara menyeluruh. Saya tak mengatakan satu cara saja boleh menyelesaikan. One size does not fit all. Saya tahu banyak cara, Datuk. Saya hanya tanya satu cara jika Datuk beri peluang. Tapi okay, kita dah jelas tentang asal Datuk itu. Saya pindah pada website. Ya. Okay. Ya. Saya rasa jalan terbaik adalah untuk kita memperkasakan institusi seimbang, kerana dengan pemerkasaan institusi seimbang ini akan merentasi fahaman politik, pendapat awam, dunia korporat, dan ia tidak mengikut siapa yang jadi Perdana Menteri atau siapa parti yang akan mentadbir, tetapi akan berterusan puluhan tahun daripada sekarang. Apa saya maksud saya nak pergi sangat detail sebab saya rasa ada perkara baik yang Kerajaan Pakatan Harapan buat, tetapi banyak lagi perkara yang kita tidak berjaya lakukan. Perkara baik kita berjaya lakukan. Semua those in power kena isytihar aset. Pada masa yang sama 95% tender-tender besar kecil dilakukan secara tender terbuka. Pada masa yang sama menteri dan juga pegawai menteri tidak boleh melibatkan diri dalam jawatan kuasa tender. Ini beberapa perkara baik yang telah kita lakukan. Sebab itu kalau kita lihat indeks rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International Index di peringkat antarabangsa, peningkatan 20 points, lonjakan paling besar dalam sejarah Malaysia berlaku. Tapi tidak cukup. Kenapa? Apa lagi perlu kita perbaiki? Saya nak kongsikan 5. Pertama, perlu kita wujudkan Akta Pembiayaan Politik ataupun Political Funding Act. Ini perkara yang sedang perjuangkan sekian lama, sepatutnya akan dibentangkan di Parlimen pada bulan Mac 2020, tetapi malangnya ada perubahan kerajaan. Ini penting kerana kalau kita nak salahkan orang UMNO nak buat fundraising, tetapi kerana tidak ada akta khas, semua orang tidak tahu. Itu pertama. Kedua, SPRM perlu diperkasakan dan diletakkan di bawah institusi parlimen ataupun directly under di monarki, under di royalty, tidak lagi di bawah pejabat Perdana Menteri, kerana mungkin ada unsur campur tangan daripada segi lantikan, daripada segi naik banyak jalan boleh buatlah kalau diletakkan di bawah institusi politik. Itu kedua. Ketiga, kita juga ingin pastikan bahawa dana politik, contohnya daripada segi kita agihkan dana parlimen, ADUN, perlu adil. Kalau kerajaan dapat 500,000, pemakai dapat 500,000. Kenapa ini penting? Saya telah kat situ sikit. Tadi disebut SPRM perlu diperkasakan. Dan kita tahu untuk perkasakan SPRM perlu pindah perlembagaan supaya KP-nya seperti disebutkan oleh Tan Sri Abu Kasim, tidak boleh ditendang terajang sebegitu saja oleh Perdana Menteri bila dia ambil alih kuasa seperti mana yang berlaku. Tapi apakah usaha PH sebelum seingat UIB untuk pindah perlembagaan itu yang memerlukan tutup, sedangkan apabila nak pindah undi 18 dia boleh je dibuat. So soal kat sini, how? That's why to be honest, Doktor, perlu ada keberanian politik. Ya, bagi itu diri saya pun, kenapa 2 tahun itu tidak dibuat? Kena lakukan. Bagi diri saya untuk pujuk kabinet untuk persetujui undi 18 memakan masa setahun. Nak dapat akta pembiayaan politik lama berunding dengan semua parti. Akhirnya kita berjaya, patut dibentangkan pada Mac. Saya setuju, sepatutnya kita lebih cepat. Dan saya berharap perkara ini akan dipercepatkan. Sebab itu apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Taqiyuddin, berkata bahawa dia akan bawa pindaan perlembagaan untuk proses lantikan KP SPRM itu dilakukan lebih telus. Saya merupakan salah seorang ahli parlimen pertama di kerusi pembangkang yang bersetuju, dan saya akan sokong. Dan kalau ada ahli parlimen pembangkang yang tidak menyokong, jelas mereka takut berkenaan sesuatu. Sebab itu saya rasa
Dalam banyak bab lagi yang boleh kita buat. Ada dasar-dasar yang agak spesifik. Ada yang kita berjaya buat, ada yang belum kita berjaya buat. Ia perlu merentasi fahaman politik kerana selagi tidak ada reset, there's no reset, selagi itulah masalah-masalah yang sama akan berterusan. Baik, terima kasih YB. Saya nak kembali kepada Datuk Asraf. Saya tahu Datuk macam tak apa-apa hati. Memang saya setuju. Ada banyak cara. Saya tanya soalan. Soalan seterusnya ada kaitan dengan yang Datuk nak cakap ni. Iaitu, bagaimana kita nak lahirkan. Kita ni majoriti masyarakat Islam. Nak lahirkan seperti Angela Merkel tu. Yang bila ditanya kenapa kamu ada pakai baju yang sama. Dia kata, saya bukan model. Kenapa kamu basuh sendiri baju dan sebagainya, itu pemimpin negara. Tapi di negara kita tidak berlaku seperti itu. Bahkan kita lihat pemimpin politik bangga memperagakan di mesyuarat Esko Pemuda. Kalau yang bagi Datuk perhatikan, kita akan tengok Esko Pemuda turun dengan Range Rover, turun dengan Porsche. So, kepada masyarakat, kalau nilainya digambarkan begitu, sebab kita ada forum mengenai ini, kita cakap di mana UMNO telah transform daripada sukarelawan kepada parti yang sekarang ni di-hijack oleh golongan kontraktor, jadi komersial sebagai keutamaan kepada rakyat. Bagaimana kita nak bagi tahu kita ni akan berusaha untuk wujudkan masyarakat yang ada akhlak, ada etika, supaya tidak lahir masyarakat yang begitu korup. Dalam konteks yang Datuk nak sebut tadi tu, apa aspek pendidikan yang boleh Datuk jelaskan lagi? Yang boleh dapat mencukir nilai-nilai ini? Ya, pertama sekali saya perlu perbetulkan lah. Saya tak pernah tengok esko-esko saya pakai Porsche. Ini persepsi kadang-kadang kita tak boleh hanya bercakap. Kamulah Datuk, semua orang tahu USCO is millionaire. Ya. Tak mesti. Tanpa millionaire takkan menang punya. Datuk namakan saya seorang yang bukan millionaire dalam Esko UMNO. Dan saya menang bukan kerana wang. Saya menang bukan kerana duit. Dan saya tidak, prinsip saya jelas. Saya pernah kalah kerana wang dan saya menang di saat UMNO tidak ada apa-apa. Dan saya tidak ada apa-apa untuk ditawarkan. Saya selalu kata, saya pernah menjadi penasihat syariah. Menentukan halal haram produk di takkanlah saya tergamak untuk melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip saya. Jadi tak boleh Dr. Asri memberikan suatu kenyataan yang boleh membentuk satu persepsi fitnah. Ini bukan kenyataan. Banyak kajian akademik menunjukkan sedemikian tu. Saya sendiri buat kajian telah lama dulu. Ketua bahagian UMNO saya telah tulis bahagian besarnya 99% is a millionaire. Sebagai ahli kembali kepada persoalan kita, bagaimana nak lahirkan seperti Angela Merkel tadi tu? Dr. Asri tak boleh begitu. Kita sebagai ahli akademik kita harus bercakap berasaskan. Saya pengkaji politik Datuk. Saya cakap fakta. Fakta dia bagaimana? Fakta dia tak. Saya bukan menang kerana saya kajian saya menunjukkan ketua-ketua bahagian UMNO 99% ialah millionaire. 99%. Yes. Kajian saya tahun 2002, Datuk boleh cari dan tengok. Okay, we settle that. Ini isunya sekarang. Datuk kata soal pendidikan tadi. Pendidikan yang bagaimana saya tanya supaya pemimpin kita ni lahir seperti ada integriti. So kita bagi saya prinsip yang jelas dalam Islam pun dia bermula dengan diri kita dan keluarga kita, masyarakat, barulah negara. Kita jangan hanya menuding jari kepada pemimpin atas saja. Sebab itulah kata Sayyidina Ali, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu, begitulah kamu dipimpin. Pemimpin kamu adalah bercorak siapa yang dipimpin. Sebab itu dalam konteks ini, bukan saya nak mengatakan bahawa kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Tetapi kita mendamparkan kesempurnaan. Kita nak mengharapkan supaya apa yang kita nak, negara yang makmur tetapi dalam konteks integritinya tinggi, akhlaknya tinggi, budayanya hebat, orang boleh hormat kita kerana kita berdisiplin yang tinggi. Tetapi semua itu tidak datang secara overnight, dia tidak datang secara bergolek. Dia melalui proses. Proses ini dia memakan masa yang panjang. Sebab itulah kita harus bermula di mana-mana dan kita bukan bermula daripada zero. Kita sudah ada sistem pendidikan moral kita, agama kita ada. Cuma bagaimanakah pendidikan agama kita yang diajar di sekolah itu benar-benar menyantuni
untuk masuk ke dalam jiwa anak-anak kita, bukan sekadar belajar untuk semayang dari segi kaedah semayang atau metodologi semayang, tetapi rohnya, apakah semayang itu dapat mendisiplinkan kita sebagai umat Islam yang benar-benar menolak perkara-perkara yang boleh membobrokkan akhlak kita, merosakkan nilai kita. Itu contohnya dari konteks pendidikan. Sebab itulah kita harus melihat semua aspek. Saya bercakap tadi hanya dalam konteks kesedaran yang terlahir daripada pendidikan. Tetapi kita pada masa yang sama, penguatkuasaan. Saya setuju dengan soal imbang, check and balance, imbang tara tadi. Sebab itulah, kalau kita lihat pun, Eropah, negara-negara yang kita anggap sebagai negara maju, mereka ini bukannya negara sempurna. Contohnya bagaimana isu corporate social responsibility, tanggungjawab sosial korporat, ataupun dipanggil sebagai ethical economics ataupun ethical investment, ethical banking umpamanya. Semua ini lahir setelah berlakunya insiden-insiden korupsi yang besar. Contohnya, pernah satu ketika negara Amerika Syarikat berhadapan dengan isu korupsi syarikat konglomerat yang besar, Enron, sehingga dia terkait dengan syarikat-syarikat lain, firma-firma lain seperti audit, Arthur Andersen sampai bungkus, sampai terus tutup. Kenapa? Kerana masalah integriti, sanggup untuk shred dokumen-dokumen yang menjadi bahan bukti kepada Enron, sebuah syarikat. Kalau kita lihat, bila jatuhnya sebuah syarikat besar seperti Enron, Arthur Andersen, barulah isu seperti ethical investment itu timbul. Isu seperti corporate governance, tadbir urus yang baik itu timbul. Jadi semua ini adalah proses yang akan kita lalui juga. Cuma bukan saat untuk kita hanya pandai menuding jari. Oh, ini salah orang ni, ini salah orang tu. Kita akhirnya kena tanya diri kita sendiri. Apakah kita bermula daripada di rumah kita sebagai ketua keluarga? Bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita? Di sekolah, pendidikan apa yang kita. Dr. Ashraf cadangkan tadi ialah pendidikan individu. Okey, kita faham. Ya. Bagaimana Kalau saya pendapat boleh- Wabi Said? Ya, Ya. Saya ada dua perkara yang saya nak tambah. Saya rasa sekarang ni kebanyakan pimpinan yang berkuasa, mana-mana yang berkuasa lihat wang adalah jalan yang terbaik ataupun boleh membantu untuk kemenangan yang berterusan. Yang saya beri contohlah. Dua perkara. Sekarang kerana kita belum ada lagi Political Funding Act ataupun Akta Pembiayaan Politik, bagaimana seseorang itu ingin menempuhi pilihan raya dan bagaimana dia boleh meraih dana. Kadang-kadang dia pergi jumpa kontraktor, kalau dalam kerajaan, saya berikan kamu tender, tetapi 10% daripada dana tender tersebut kamu berikan kepada saya, dan alasan yang kena pakai, saya akan gunakan untuk saya, tetapi untuk pilihan raya. Dan kadang-kadang ia bukan saja pilihan raya umum, tetapi pilihan raya parti juga. Saya boleh katakan ini kerana saya dipertanggungjawabkan oleh Majlis Presiden PH untuk ketengahkan Political Funding Act, PFA. Kalau undi 18, maka masa setahun, PFA ni lagilah 2 tahun berunding ulang alik. Saya berjumpa dengan Tan Sri Abu Kasim, jumpa dengan Latifah Koya. Carikanlah, saya beri contohlah tu. Tanya mana-mana parti politik sekarang, bila masuk pemilihan parti, berapa dana yang akan mereka belanjakan, khususnya kalau mereka berada dalam kerajaan. Bertanding sebagai presiden parti, timbalan presiden parti, berapa dana yang perlu dikeluarkan dan bagaimana mereka boleh raih dana. Saya ingat bila saya tanyakan soalan ni, saya tak nak quote lah, tapi bila saya jumpa pihak SPRM, saya jumpa pihak JICC. Dia kata sampai ke satu tahap, tradisinya adalah ambil duit berkontraktor, menteri berikan kontrak, 10% ambil, bawa beg hitam, pergi agihkan kepada bahagian-bahagian untuk menyokong. Dan itu realiti. So persoalannya, masalah itu ada, bagaimana kita nak selesaikan. Saya tak nak bicarakan soal lepas. Yang lepas-lepas, to move forward, saya cakapkan dua perkara. Pertama, perlu cepat-cepat implementasikan Political Funding Act supaya kita tahu bagaimana kita nak ada undang-undang yang khusus berkenaan pilihan raya umum dan juga pilihan raya parti. Tengok di Amerika Syarikat. Barack Obama bila tanding sebagai presiden, dia fundraise 800 juta US dollar. Bernie Sanders ni seperti calon bagi Demokrat, belum masuk presidential campaign, calon saja, dia fundraise 250 juta US dollar, 1 bilion ringgit. Tapi kenapa orang tak marah? Kerana ada undang-undang khas, kena tahu pembelanjaannya pergi mana. Orang akan tahu kalau ada korporat besar yang berikan 1 juta ringgit, orang boleh tahu, oh ini korporat besar berikan. So itu pertama. Yang kedua saya nak kongsikan, saya rasa jalan terbaik. Sebab kadang-kadang kita boleh ada pemimpin yang masuk politik atau dalam penjawat awam.
masuk dengan hati yang baik, nilai yang baik. Tetapi kalau institusi itu tidak kuat, sedikit demi sedikit bila dilihat orang tepinya buat, tanpa institusi yang kuat, orang baik boleh jadi orang yang tidak begitu baik. Sebab tu tadi contoh doktor kata, mungkin orang tu masuk politik, jumlah wang aset dia hanya contoh 500,000. Selepas 5 tahun, jumlah aset dia 50 juta. Tak masuk akal. Sebab itu, jalan terbaik adalah untuk kurangkan pemusatan kuasa kepada mana-mana penggumbal undang-undang, KSU ke, menteri ke. Perlu ada sistem yang sangat adil, yang telus, ada simak imbang yang sangat jelas. Saya beri contoh lah. Sebab itu, kita adakan proses tender terbuka. Pada masa yang sama, kita tidak benarkan ya mana-mana menteri, kepala menteri, sedikit je. Saya kena tunjuk supaya ada dia punya logik. Tahu. Kita ada banyak sistem yang kita boleh buat. Sistem bukan masalah, YB. Kita boleh buat pelbagai. Kita boleh ambil contoh di mana-mana dunia. Kita berdepan dengan masalah, manusia ni tahu how to play around with the system. So persoalan saya, macam mana nak lahirkan manusia yang ada akhlak tu tadi. Tidak manipulate the system. Itu persoalannya. Bagaimana? Tadi kita dah dengar daripada Dr. Ashraf, panjang je ceritakan untuk menerap nilai-nilai yang baik daripada awal. Saya setuju dengan Dr. Ashraf 100%. Cuma saya kena tambah sedikit. Saya rasa apa doktor katakan sama apa yang Tun Dr. Mahathir beritahu saya. Sadiq, there's no problem the system, the problem is with the leader. Di sini saya berbeza pendapat kerana Datuk, saya jumpa banyak pemimpin-pemimpin muda atau yang dah lama tapi baru masuk politik, dia baik. Tapi kerana bila dia masuk survival politik, dia nak bertanding pilihan raya parti, perlukan duit. Pilihan raya umum perlukan duit. Di situlah dia terpaksa jumpa crony capitalism, cari ambil ni, ambil itu. Sebab itu jalan terbaik, correct the system once and for all. Kalau lihat negara-negara maju yang berjaya memerangi rasuah berhabis-habisan, walaupun pemimpin politik boleh bertukar setiap tahun 2-3 kali. Australia, Perdana Menterinya tukar 2 tahun 3 kali. Tapi civil service dia jalan, negaranya jalan, ekonomi berkembang seperti biasa. Saya rasa, saya kalau gabungkan apa Dr. Ashraf katakan, nilai-nilai terapkan daripada awal, daripada muda, dan gabungkan sekali dengan institusi semak imbang yang kuat, insyaAllah kita akan berjaya langkah ke depan dengan lebih baik. Baik.